Anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Arif, dan seperti biasa kita mengetahui apabila sambutan Aidiladha ini antara yang kita menjadi tumpuan adalah pergerakan trafik itu. Orang ramai kerana rentas sempadan negeri itu dibenarkan di bawah PKPP, dan juga kita melihat sudah pasti sebelum ini dari semua arah sekalipun kan trafik itu memang berlaku. Dan kali ini saya dah bersama dengan Wakil Astro Awandi di Kelantan, Fandi Muhammad, yang bersedia ketika ini. Assalamualaikum Fandi, bagaimanakah keadaannya? Kerana kita faham tadi pun saya sempat tengok Facebook, editor kita Izwa pun dalam perjalanan pulang dari Kelantan Kuala Lumpur, nampak jalannya begitu jam sekali trafik itu. Bagaimana keadaan keseluruhannya? Adakah boleh digambarkan mereka sudah mula bergerak pulang ke ibu kota pada hari ini, ataupun ada yang melanjutkan lagi cuti, kalau boleh digambarkan? Baiklah, terima kasih Najib di Bukit Kewangan, dan juga Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan kepada rakan setugas di sana. Seperti yang kita ketahui, Kelantan ini merupakan negeri yang sentiasa menjadi tumpuan pada musim perayaan, termasuklah Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Dan seperti yang Najib perkatakan tadi, dan juga seperti yang saya dapat maklumat daripada rakan-rakan dan juga pengguna lalu lintas di laluan utama sepanjang bermula daripada Kota Baru ke Kuala Krai, menuju ke pintu keluar di Gua Musang, seterusnya ke Lipis, seperti mana juga di laluan barat, iaitu di kawasan Jeli dan juga di kawasan Pasir Putih, kesemuanya melaporkan pertambahan kenderaan dan juga kesesakan lalu lintas. Saya ingin jelaskan bahawasanya sebahagian besar rakyat Kelantan ataupun anak perantauan yang berada di luar Kelantan ini telah mengambil kesempatan yang cuti yang tak berapa ada ni, atau kita cuti yang tak ada ni, mereka tetap pulang ke Kelantan. Dan saya dimaklumkan berlaku pertambahan kenderaan yang agak ketara dan juga kesesakan lalu lintas yang agak ketara di laluan masuk beberapa hari sebelum Aidiladha, dan bermula hari ini dan juga semalam mereka yang menjalani ibadah korban di sini menyambut hari raya bersama dengan ahli keluarga mulai pulang sejak daripada malam tadi sehinggalah ke saat ini. Dan sudah pasti apabila kesemuanya secara serentak melakukan perjalanan pada hari ini, ianya akan menyaksikan berlakunya kesesakan lalu lintas, terutamanya di kawasan Machang, di kawasan Kuala Krai, kawasan Gua Musang, yang sememangnya tiada lebuh raya, laluannya hanya dua lorong arah datang dari arah pulang. Sudah pasti bila berlaku pertambahan kenderaan secara mendadak ini, jalan sudah pasti akan sesak. Dan seperti yang dilaporkan Najib oleh pihak berkuasa, dianggarkan lebih daripada 200,000 buah kenderaan memasuki Kelantan, ataupun mungkin angka yang lebih daripada jangkaan pihak berkuasa, kerana ini peluang mereka untuk pulang berhari raya. Walaupun sambutan Hari Raya Aidiladha, mereka tetap pulang kerana sebagai galang gantinya pada Hari Raya Aidilfitri yang lalu mereka tak dapat berbuat demikian disebabkan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan. Jadi mereka mengambil kesempatan cuti yang pendek ini, mereka tetap pulang juga. Jadi apabila berlakunya orang kata kepulangan serentak itu, bukan saja jaluan masuk pun jam, tapi di kawasan bandar Kota Baru juga macam hari ini, boleh saya katakan hampir kebanyakan tempat tu jalannya agak sesak. Mereka terutamanya mereka yang pergi ke pasar membeli barangan termasuk serunding dan sebagainya untuk bawa pulang, sudah pasti kawasan itu menjadi sesak dengan kehadiran jumlah orang ramai yang begitu tinggi, Najib. Fandi, bagaimana keadaannya kerana ini adalah norma baharu kita raya Aidiladha. Kalau di Kelantan itu bagaimana pada hari raya pertama, mungkin kalau boleh digambarkan, dan juga hari-hari yang seterusnya, kerana ibadah korban ini tetap dijalankan. Bagaimana kebiasaan dan kelaziman baharu itu dilaksanakan? Kalau sudah pastilah bukan sahaja orang di Kelantan itu yang perlu menghadiri ataupun pergi menunaikan solat sunat Aidiladha. Apabila sanak saudara pulang, anak beranak pulang dan sebagainya, mereka juga ingin melaksanakan solat sunat Aidiladha. Adakah ini menyebabkan mungkin ramai kawasan itu? Bagaimanakah pihak pengurusan masjid menguruskan jemaah ini? Adakah mereka dapat meluaskan sedikit kawasan untuk mereka bersolat pada ketika itu? Sebenarnya perintah kawalan pergerakan pemulihan dan juga SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, termasuk yang diamalkan di masjid dan juga surau,
telah menyebabkan sebahagian besar rakyat Kelantan yang pulang itu tidak dapat menunaikan solat sunat Aidiladha kerana ruang solat yang dilaksanakan penjarakan sosial, penjarakan fizikal itu menyebabkan jemaah yang biasanya boleh hadir sampai ribuan tapi dihadkan mungkin ada setengah tempat tu sehingga ke maksimumnya 800, setengah tempat tu mungkin ada yang 500 bergantung kepada kapasiti masjid. Dan apabila datang ke masjid pada awal pagi, kalau kita kira 7.30 tu sebelum solat sekitar jam 8.15 atau 8.30, mereka yang datang awal tu bolehlah orang kata berbaris tu tak panjang. Apabila datang lewat pada waktu nak solat tu, mereka akan berdepan dengan orang kata beratur yang agak panjang dan mungkin menyebabkan mereka yang tidak sempat solat terpaksa pulang dan sebagainya. Dan di Kelantan ini sebenarnya solat sunat Aidiladha ditetapkan secara keseluruhannya sekitar jam 8.30 pagi ini kerana selepas saja menunaikan solat Aidiladha itu kebanyakan jemaah ini akan pergi ke lokasi untuk menunaikan aktiviti korban dan juga ibadah korban ini. Jadi masa yang ditetapkan termasuk kata khutbah yang disampaikan oleh imam-imam di masjid ringkas bagi memberi ruang kepada jemaah dan juga orang ramai untuk menunaikan ibadah korban. Dan sepanjang pemerhatian saya, baik di masjid, baik juga di surau dan juga kawasan sembelihan itu, rata-rata rakyat Kelantan ini mematuhi SOP yang ditetapkan. Namun, apa yang boleh saya katakan, menjadi satu amalan dan tradisi di Kelantan ini setiap kali sambutan Aidiladha dan juga aktiviti korban di kawasan sembelihan itu biasanya mereka akan mengadakan bekwah ataupun orang kata kenduri sambil orang kata lapah daging itu kaum wanita, kaum hawa ni akan memasak secara ringkas daging-daging yang fresh, barang dalam daging tu di atas ekor lembu tu ada dia punya hati apa semua, dia orang ambil lebih dulu masak, goreng ke apa tu, hidangkan kepada orang kata orang ramai ataupun jemaah yang melakukan aktiviti lapah itu. Namun selepas daripada perintah PKP ini yang apa kata melarang daripada aktiviti bekwah itu, suasana tu agak serencat sebenarnya Najib. Orang kata tidak lengkap. Kalau nasi tu kalau kita makan tanpa budu, seolah begitu yang berlaku di Kelantan ini apabila majlis bekwah ataupun menjamu makan itu tidak dapat dilaksanakan. Walaupun mereka orang kata hampir 98% akur kepada perintah itu dengan tidak mengadakan jamuan makan di kawasan sembelihan itu, namun itulah sebenarnya tradisi yang saya lihat daripada kecil sehinggalah ke besar ni. Orang kata kebiasaannya ada saja makan sambil melapah tu, sambil orang kata anak beranak tu berkumpul apa semua adalah makan jamu, tapi benda tu tak ada pada ketika ini. Jadi sebagai saya orang lama yang berada melihat situasi itu agak janggal. Namun itulah keadaannya, itulah kelaziman baru yang terpaksa diamalkan dan juga dipraktikkan oleh rakyat Kelantan di sempena dengan sambutan Aidiladha pada kali ini. Dan saya juga dapat lihat bukan sahaja di kawasan bandar, pinggir bandar, bahkan di kawasan pendalaman, baik keluarga besar, baik keluarga kecil, baik keluarga yang kata jumlah yang cukup ramai pun mereka tetap melakukan ibadah korban itu walaupun harga lembu pada ketika ini saya dilaporkan agak tinggi sedikit dengan satu bahagian kebiasaannya 650 ataupun 630 pada tahun sebelumnya, tapi pada tahun ini mencecah sehingga RM700 bagi satu bahagian. Mereka tetap juga mengambil bahagian dan melaksanakan ibadah korban itu, Najib. Mengikut kemampuan mereka, itulah pada akhirnya kemanisan korban itu dan juga mungkin definisi dan makna pengorbanan itu juga yang perlu dihayati dalam keadaan norma baru pada ketika ini. Bukan sahaja di Kelantan, saya percaya di seluruh Malaysia juga berdepan dengan perubahan kelaziman ini. Terima kasih Afandi atas laporan tersebut dan juga buat anda yang memandu pulang ke ibu negara ataupun ke rumah anda daripada mana sahaja destinasi anda, berhati-hati di jalan raya, perlukan banyak kesabaran di jalan raya kalau kenderaan yang banyak dan sebagainya, tapi paling penting adalah destinasi kita ingin tuju itu kita sampai dan tiba dengan selamat. Sekian sahaja cerita, saya Najib Arif. Assalamualaikum, salam hormat.